Lebih kurang jam 1 pagi lah macam tu. Bapak saya pun berhentikan van dekat tepi jalan tu. Katanya nak buang air kecil. Dan kawasan yang tempat ayah saya berhentikan van itu agak sunyi lah. Kereta satu biji pun tak ada lalu dekat jalan ni. Bunyi yang pelik tadi ni dalam macam sama-sama tau. Tapi saya masih dengar lagi bunyi tu. Dan bila dah berhenti ni, bunyi tu makin kuat dan semakin kuat. Mak! Mak! Bunyi apa tu, Mak? Dari tadi kakak dengar, Mak. Kakak ni jangan ditegur. Kamu duduk diam-diam je. Jangan pandang keluar tu. Mana pula ayah kamu ni? Lambatnya. Bang! Oh, bang! Cepat sikit, bang. Kita dah nak kena gerak ni, bang, sekarang. Abang kat mana? Asal tak jawab mesej. Jangan sampai saya mengamuk. Waktu kerja-kerja lah. Macam ni apa gambar? Siap dengan geng-geng kat pejabat. Alhamdulillah, hari ni kami mula mencari rezeki. Mana dia? Kita masa yang kita ambil berapa second tu curi masa lah. Curi masa. Fokus. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat ni. Pertama namanya administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Malahan yang pukul 5 tu memang orang yang sama setiap hari. Hole in one. Dan untuk jadi orang yang pertama, untuk punch out, memerlukan usaha. 5 minit sebelum dah kena ada kat sana. Dan dengan bangganya, beratur. Saya tak pernah tengok orang yang datang awal dekat mesin punch card sebab nak balik awal. Dekat mesin punch card tu dia buat kerja lagi. Betul. Curi masa. Lepas tu kita tanya soal keberkatan. Nanti saya akan share keberkatan rezeki. Tengok. Administrator balik pukul 8, datang pukul 8, balik pukul 5. Kemudian meja dia kemas. Dia tahu siapa usik barang. Siapa usik gambar ni tadi? Gambar dia gambar suami, gambar anak. Dia lepas tu pen dia dah susun. Drawer pertama apa, drawer kedua apa. Dia ni administrator, sangat mentadbir. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab 1 ni. Gila babi lah, aku tak faham. Saya cuba kawal bahasa saya tau. Memang kerja ni, dia kalau datang mungkin lambat sikit lah, 8-5 minit contoh. Tapi bos sayang dia sebab dia jenis kerja deadline. Kata orang buat, cuba apa file. Mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Dia dah tahu yang mana, dia dah siap dah. Itu buat bos sayang dia. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat kan. Tak beli tak apa. Tengok dulu. Tengok je dulu. Atas meja dia barang apa pun tak ada sangat. Flyers banyak. Pamphlet. Dia dah tunjuk dah kawan ni. Kau. Dan kategori yang keempat, pekerja ni adalah namanya follower. Dia ikut orang. Dia tengok senarai nama. Ada keluar senarai nama tak datang khusus ni? Ada senarai nama tak? Ada tak jabatan yang bagi senarai nama siapa yang kena pergi? Ada kan? Kemudian mana jabatan luar yang datang ni? Mana daripada luar Yayasan Sabah kan? Soal tu ada luar Yayasan Sabah. Kadang-kadang kita tengok senarai nama tu. Siapa lagi pergi selain aku? Kau pergi tak? Sama Samsul depan tu. Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Nanti jangan aku tak pergi, kau pergi pula. Nanti susah aku nak jawab soal-soal. Ada. Contoh. Kalau pergi kursus 3 hari 2 malam. Pernah pergi tak kursus 3 hari 2 malam? Pernah tak? Pernah kan? Hari ketiga habis pukul berapa biasanya? Pukul 12 atau pukul 1 kan? Apa soalan tu? Balik pejabat tak? Kau jangan balik pejabat kita semua tak balik pejabat
Dia follow dia ikut orang. Saya tahulah, saya pun tanya soalan tu dulu. Nampak? Jadi sebenarnya dalam pejabat ni memang ada perangai macam tu. Tapi kita kena fokus pada kerja kita. Kita jangan marah bila bos kita suruh buat kerja. Kadang kita kena percaya pada hikmah. Kenapa kerja banyak? Maknanya bos percaya kat kita. Nampak? Jangan seronok. Tak ada kerja ni. Happy. Esok aku memang daripada dulu tak ada kerja. Kau sedar tak betapa tak relevan yang kau kat pejabat tu? Ada orang, kau jangan cuti dah lama, susah weh kalau kau tak ada. Macam tu. Kau cuti berapa lama? Seminggu. Elok. Maknanya orang tak kisah kau ada tak ada tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Setera Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ni KSM ada lebih kurang dalam 3 cerita lah untuk nak diceritakan kepada anda semua. Jadinya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mulakan. Hasbunallah wa nikmal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, untuk kisah yang pertama, sebelum tu, macam mana hari ni puasa? Okey tak hari ni? InsyaAllah, semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus berpuasa, istiqamah dalam melakukan solat tarawih nanti malam. Okey, tak nak buang masa banyak-banyak lah. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani, umur saya 37 tahun dan kisah ni terjadi lebih kurang 27 tahun yang lalu di Kudat, Sabah. Ketika tu umur saya ni baru dalam 10 tahun lah lebih kurang. Walaupun benda ni ataupun kejadian ni dah lama lah kejadian ni terjadi, tapi masih lagi sampai sekarang ni masih lagi meninggalkan kesan. Susahlah saya ni nak lupakan kejadian tu sampai bila-bila. Baiklah, kisah dia macam ni. Kami sekeluarga waktu tu bercadang untuk balik ke kampung lah. Dan kampung saya tu boleh dikatakan agak jauh jugalah daripada rumah kami. Jarak dia tu lebih kurang dalam 200 km lah jauh dia tu. Dan kampung saya ni terletak di Pitas, Sabah. Sebenarnya saya ni kurang gemar lah balik ke kampung pada waktu tu disebabkan jalan yang tak berapa nak cantik sangat. Tapi kalau sekarang ni jalan dah cantik dah bertar. Kalau dulu jangan harap lah, jalan berlopak-lopak, berlumpur, siap berlubang-lubang lagi. Dan lubang tu dalam pula tu. Dan kalau naik kereta biasa-biasa, silap-silap boleh tersadai je lah dekat tepi jalan tu. Sampailah ke hari yang kami dah bincangkan tu, setelah ayah saya balik daripada kerja, kami sekeluarga memang daripada semalam dah ada bersiap-siap dah dengan segala keperluan untuk nak dibawa balik ke kampung tu. Dan ayah saya waktu ni sebab nak balik kampung ni pasal dia pun pinjamlah van daripada seorang kawan dia. Walaupun sebenarnya kurang selesa lah naik van ni kan, tapi terpaksalah juga kerana jalan nak balik ke kampung ni agak teruk, agak boleh dikatakan macam adventure lah lebih kurang gitu. Kalau naik kereta biasa macam yang ayah saya ada ni, takut nanti sangkut pula dekat tengah jalan tu. Baiklah, jadinya tepat pukul 10 malam macam tu, kami sekeluarga pun bertolak. Dan saya ni dekat dalam van tu lah, saya duduk yang seat yang paling belakang sekali, seorang-seorang pula tu. Kakak dengan adik perempuan saya ni duduk dekat tengah-tengah, mak dengan adik bongsu saya pula duduk dekat sebelah ayah saya. Maksudnya duduk paling depan sekali sebelah pemandu tu. 1 jam perjalanan daripada Pekan Kudat.
Suasana tu tak adalah sunyi sangat. Tapi lepas tu, jalan dah mula gelap gelita. Sunyi sepi. Hanya kelipan bintang-bintang je yang menemani sepanjang perjalanan kami. Tak ada perkampungan pun dekat tepi jalan tu. Hanya hutan dan kebun sawit je yang kelihatan. Saya yang waktu tu duduk dekat seat yang paling belakang sekali tu, berbaringlah sambil memandang keluar tingkap. Tak boleh nak tidur lah sebab jalan tu teruk. Terlompat-lompat saya duduk dekat belakang tu. Jadinya saya baring je lah tengok suasana dekat luar tingkap tu. Tiba-tiba saya terdengar suara yang agak pelik dekat belakang van kami. Dan suara tu agak kuat tau bunyi dia. Bunyi dia tu macam suara ayam bercampur dengan burung hantu. Saya nak menggambarkan tu, saya pun tak berapa pastilah. Ni Abang KSM main cuba je lah. Main hentam je, dia kata bunyi ayam campur dengan burung hantu. Tak tahulah bunyi apa yang keluar tadi Susahlah nak dibuat, susahlah nak digambarkan kat sini. Okey, pada mulanya saya ni tak hiraukan sangat lah. Saya cuma beranggapan yang itu bunyi burung hutan lah tu agaknya kan. Jadinya saya pun sambung semula, baring semula dekat kursi paling belakang tu. Lebih kurang jam 1 pagi lah macam tu. Bapak saya pun berhentikan van dekat tepi jalan tu. Katanya nak buang air kecil. Dan kawasan yang tempat ayah saya berhentikan van itu agak sunyi lah. Kereta satu biji pun tak ada lalu dekat jalan ni. Bunyi yang pelik tadi ni dalam macam sama-sama tau. Tapi saya masih dengar lagi bunyi tu. Dan bila dah berhenti ni, bunyi tu makin kuat dan semakin kuat. Mak! Mak! Bunyi apa tu, Mak? Dari tadi kakak dengar, Mak. Kakak ni jangan ditegur. Kamu duduk diam-diam je. Jangan pandang keluar tu. Mana pula ayah kamu ni? Lambatnya. Bang! Oh, bang! Cepat sikit, bang. Kita dah nak kena gerak ni, bang, sekarang. Dan rupa-rupanya mak saya sebenarnya dah lama dah perasan yang bunyi tu. Dan saya ingatkan saya seorang je yang dengar. Adik-beradik saya bila mak saya dah terjerit-jerit macam tu, semua dah terjaga dah. Dan bapak saya ni tanpa berlengah-lengah lagi terus berlari dia ke arah van, hidupkan van terus belah daripada situ. Tak cakap sepatah pun. Dan bila van dah gerak ni, saya pun tolehlah ke belakang kan. Saya tengok belakang tu, ya Allah. Saya nampak satu kepala berambut panjang tengah terbang mengekori kami. Dan saya waktu tu bila dah pandang macam tu kan, terus menggigil saya. Terus rasa macam nak berlari duduk dekat depan tu. Tapi kaki saya ni waktu tu dah tak larat, dah tak rasa dah. Mak, apa benda kat belakang tu, Mak? Kakak nampak apa tu, Mak, kat belakang? Kamu semua ikut kita baca sama-sama Jadinya kami pun ikutlah mak baca ayat kursi. Berulang-ulang kali kami baca. Dan Alhamdulillah gangguan tadi tu tiba-tiba senyap. Terus tak bunyi je. Dan bapak saya pun cakap lah, yang ikut kita tadi tu pelanggal. Dia baru je perasan benda tu masa dia buang air dekat semak tadi. Patutlah ayah saya tadi nampak macam semacam je dia punya kelang kabut tu. Nasib kami agak baik lah. Ada hotel tak jauh daripada situ. Dan ayah saya, bapak saya ni pun ambil keputusan untuk singgah dekat hotel tu. Dan ketika kami turun daripada van tu, rupa-rupanya benda tu masih lagi mengekori kami. Dan kedengaran bunyi yang sama, tapi sayup-sayup je bunyi dia tu. Dan saya teringat pesan atuk nenek saya lah. Orang tua-tua cakap, kalau bunyi penanggal macam ni, bunyi dia macam jauh-jauh gitu kan. Jaga-jagalah. Penanggal ni sebenarnya dah dekat dah dengan kita. Dalam keadaan yang kelang kabut macam tu, tiba-tiba bapak saya ni teringat ikan tongkol yang kami bawa. Dan ikan tongkol ni memang terkenal lah memiliki darah yang banyak kan. Dan mungkinlah ini punca kami dikejar penanggal tersebut. Tanpa berlengah lagi, ayah saya ni terus ambil ikan tu dan campakkan seekor ikan tongkol tu ke jalan. Dan ayah saya cakap, itu untuk kau. Itu yang kau mahu kan? Kau jangan ikut kami lagi, faham?
Dan tak semena-mena bunyi tadi tu terus senyap, terus hilang je. Seolah-olah macam faham. Dan bapa saya waktu ni teruslah beredar dan masuk ke dalam hotel tu. Keesokan harinya barulah kami bergerak balik ke kampung semula. Dan itulah sedikit pengalaman saya dikejar penanggal. So moral of the story untuk cerita ni lah. Pada sesiapa yang balik kampung ke ataupun jalan-jalan jauh lah macam tu, yang lalu ataupun melalui dekat kawasan hutan-hutan tu, elakkan diri anda bawa ikan ataupun daging lah kalau malam-malam hari. Takut nanti ada pula yang follow anda tu nanti. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Yang pertama ni, macam mana anda rasa dengan kisah ni? Agak berlainan lah. Sebab kisah ni terjadi dekat Pitas Sabah sana. Jadi vibe dia tu lain lah. Macam Abang KSM, yelah, terbayang jugalah macam mana agaknya orang dekat Sabah, Sarawak merayakan Hari Raya nanti. Okeylah, tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua pada hari ini. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke kisah yang kedua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan lah. Dan kisah ni berlaku masa saya balik dating dengan awek saya. Ni zaman-zaman dulu punya cerita lah. Dan Alhamdulillah, sekarang awek tu dah jadi bini dah, kata dia. Dan kisah ni terjadi lebih kurang 23 tahun dahulu. Lepas balik dating dengan awek tu, saya pun bawa lah awek saya ni pusing-pusing round-round dulu sekitar Bandar Johor Bahru. Daripada Setulang pergi ke Kota Raya. Lepas tu pusing pula Pantai Lido. Barulah saya hantar awek saya ni balik. Yang awek saya ni duduk dekat hostel dekat Taman Universiti. Dan hostel ni rumah teres lah dekat Jalan Kebudayaan Taman Universiti tu. Sampai je dekat rumah awek saya tu lebih kurang jam 12 malam tau waktu tu. Dan suasana dekat rumah awek saya waktu tu, nampak adalah 3-4 orang lelaki ada dekat luar rumah tu. Dan saya pun tanyalah dekat awek saya tu, kenapa tu? Apa pasal dia orang ada dekat depan rumah tu? Dan awek saya pun kata, dia tak tahu kenapa pula kan. Dia pun baru balik sama dengan saya, baru keluar dengan saya kan. Macam mana dia nak tahu? Dan waktu tu saya dah terasa dah titik-titik macam hujan. Macam dah hujan nak renyai tu kan. Dah mula nak lebat. Dan saya pandang mamat-mamat yang ada dekat depan rumah tu lah. Saya pandang dia orang, lepas tu saya senyum lah. Dan saya pun teruslah nak gerak. Saya dah start motor dah waktu tu. Dah masuk gear 1 dah. Bang. Abang kejap bang, kejap. Kenapa? Bang, kawan saya bang. Dia kena rasuk lah bang. Ada kat dalam rumah tu tengah meracau-racau tu bang. Siapa yang kena rasuk tu? Awak ni adalah kawan saya yang kat dalam tu lah. Bang, pergilah tolong apa yang patut. Janganlah balik dulu. Dan saya pun waktu tu teruslah matikan motor, parking cantik-cantik motor saya tu, buat-buat muka maco macam tu, salam mamat-mamat yang ada dekat depan pintu pagar tu. Dan rupa-rupanya saya tanyalah dia orang tu siapa. Katanya dia orang tu jiran dekat situ. Terdengar rumah awek saya ni ada orang terjerit-jerit. Ingatkan kenapa kena rompak ke kenapa. Itu yang dia orang datang nak tolong tu. Dan saya pun masuklah. Terus hujan waktu tu tau. Saya pun ajaklah budak-budak yang tercongok kat depan rumah tu masuk sekali. Sampai depan pintu rumah, saya pun cengoklah. Nampak ada seorang perempuan tengah menangis tau. Lepas tu ketawa. Lepas tu menangis balik semula. Dah macam orang tak betul lah saya tengok. Aku nak balik. Dan saya bila dah nampak macam tu, terus bergoyang lutut saya. Dengan lampu rumah tu lagi berkelip-kelip, kejap hidup, kejap mati kan. Memang seram sangat-sangat lah waktu tu kan. Tiba-tiba je, budak yang kena rasuk tu terus dia mengamuk-ngamuk tau. Habis barang-barang yang ada kat keliling tu, sofa, kursi, meja, semua dia sepak. Terpaksalah saya ni terus kena masuk lah, kena pegang kaki dia. Nasib baiklah budak perempuan tu dia pakai slow track. Kalau tak dah terlondeh dah, tak tahulah macam mana rupa dia kan.
Dan saya pun tekanlah kaki belah kanan dan ada seorang mamat tu tekan kaki belah kiri dia tu. Nampaklah yang seorang lagi mamat ni dia macam ada ilmu sikit lah. Sebab sambil dia tekan kaki budak perempuan tu, sambil dia picit ibu jari dan baca ayat kursi. Dan bila dia buat macam tu, perempuan tu dia boleh bantai ketawa. Berdekah-dekah pula tu. Tunggu di tangan. Abang, tekanlah kuat lagi bang. Kuatlah lagi. Dan jantung saya time ni dah duk-dap. Memang laju gila dah. Janganlah kau mention. Janganlah kau sebut nama aku. Janganlah, tolonglah. Wan, kaki aku sakit lah Wan. Tengok tu, dia buat aku. Benda tu sekali dia boleh sebut juga nama saya. Waktu tu saya dah rasa macam nak terberhenti dah jantung saya. Terus saya terlepas tangan saya waktu tu dan saya terus berundur belakang. Dan saya waktu tu ni memang dah tak kuat sangat-sangat. Nasib baiklah ada seorang mamat lagi masuk tolong juga. Dan terkejut saya bila dengar dia sebut nama saya. Dan saya pun sebenarnya memang kalau betul-betul di dunia nyata ni saya memang tak kenal pun perempuan ni. Dan dia pun tak kenal saya. Rumah ni rumah hostel tau. Yang duduk ni, yang awak saya duduk ni. Sebab dalam rumah ni semuanya tukar-tukar selalu. Kejap-kejap tukar orang, kejap-kejap tukar orang yang duduk dalam rumah ni. Macam mana pula dia boleh kenal, boleh sebut nama saya pula tu. Dan jantung saya waktu tu dah berdebar-debar. Rasa macam nak lari balik je. Tapi sebab dekat luar tu hujan, lebat pula tu, tak jadilah nak balik. Semua yang ada dekat sekeliling budak perempuan yang kena rasuk tu. Dan waktu ni masing-masing hanya berpandangan sambil diam je membisu. Sambil-sambil menunggulah. Sebab ada salah seorang budak perempuan tu dah callkan ustaz untuk nak membantu. Tunggu. Tengok jam dah pukul 3 pagi waktu tu. Dan secara tiba-tiba pintu rumah dekat dalam tu terbuka. Macam ada orang yang buka pintu tu daripada dalam. Padahal dekat bilik tu tak ada orang pun. Dan semua yang dekat ruang tamu ni semua dah terdiam dah time ni. Memang semua dah diam dah. Bang, tutupkan pintu tu bang. Dan saya waktu ni punyalah terperanjat saya waktu tu. Dah macam kucing kena sergah dah. Siap melompat lagi. Siap melatah lagi. Nasib baiklah waktu tu saya tak mencarut. Dah satu rumah waktu tu ketawa berdekah-dekah. Ketawakan saya. Memang malu gila lah saya time tu. Memang kurang asam betul lah. Dan tak lama lepas tu, barulah ada ustaz ke bomoh ke. Saya pun tak pastilah siapa dia ni sebenarnya. Tapi yang ditunggu-tunggu tadi tu, dah sampai dah. Tak ada rupa macam ustaz pun. Nampak macam bomoh ada lah. Dan dia ni ataupun ustaz ni lah, berdiri sambil tangan kanan ni, dia letak dekat mulut dia. Dan tangan kiri ni, dia peluk tubuh. Sambil mata dia terpejam, dia baca. Lama jugalah dia buat macam tu. Dan saya ni waktu ni kan, kecil besar je saya tengok dia ni kan. Saya perhatikan je dia ni. Waduh. Ini kes berat ni. Wak tak boleh bantu kalau macam ni. Ini dia ni. Dalam badannya ni ada 7 ekor ni. Ada yang menghantar ni. Susahlah Wak nak ubatkan kalau macam ni. Macam ni lah. Kamu semua ni, awak hantarlah dia balik kampung. Pergi berubat dekat kampung sana. Dan masa tu budak perempuan tu memang tengah meronta-ronta sakan tau. Dan dia ketawakan je bomoh ni. Dan pagi tu jugalah kita orang gulungkan budak perempuan ni dalam kapet tu. Kita orang gulung-gulungkan dia, tinggalkan kepala je kat luar. Sebab takut dia meronta-ronta tak ada siapa nak pegang kan. Jadinya sambil tu ada seorang ni callkan taksi, sambil seorang pula kemas-kemaskan pakaian dia. Dan 2 orang kawan dia ni ikut hantar dia balik ke kampung dekat Batu Pahat. Lepas sebulan tu, saya pun tanyalah pada awek saya tu, dah okey ke kan awak tu? Dan awek saya cakap belum okey lagi. Masih sakit lagi lah. Makin teruk lah kata dia. Apa kes lah agaknya Entahlah. Kawan dia cakap ada orang sukakan dekat dia tu. Tapi dia tak suka pula dekat budak tu. Dan budak yang suka dekat dia ni suka sangat kacau dia tu. Pernah sampai satu kali dia ludah budak tu depan orang ramai. Ini kata kawan serumah dia tu lah. So pada Abang KSM lah, moral of the story untuk cerita yang hari ni, kalau kita tak sukakan sesiapa sekalipun,
Janganlah sampai menjatuhkan air muka ataupun maruah orang tu. Sebab manusia ni kan, risau. Kalau nak dikomparekan manusia dengan hantu, abang KSM lagi takut manusia tau. Dan sebab manusia ni macam-macam dia buat. Jadinya, korang tu faham-faham sendirilah ya. Okey, dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik juga kan? Okey, jadi kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang ketiga pada hari ini dan kisah yang terakhirlah untuk hari ini. Jadinya semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah seram Malaysia ni dan semoga dapatlah KSM menghiburkan malam-malam bulan puasa anda pada hari ini. Kalau ni KSM nak minta sikitlah support daripada anda semua. Mintalah bantuan anda. Kalau ada iklan tu mintalah. Janganlah di skip ya. Itulah sumber pendapatan KSM kat sini. Terima kasih banyak-banyak pada yang sudi membantu. Alright. Jadinya tanpa membuang masa, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila. Umur dirahsiakanlah. Biasalah orang perempuan. Umur memang nak rahsia je. Okey. Dan hal ni terjadi sekitar tahun 2016. Dan masa tu, saya, suami dengan anak-anak saya ni on the way nak balik ke kampung. Nak tengok nenek konon-kononnya. Yalah, biasalah. Kalau balik kampung, mestilah waktu malam. Dan suami saya ni memang suka drive pada waktu malam. Sebab kata dia tenang, relax, sejuk je. Dan saya pun waktu tu mengikut sajalah. Kami bertolak daripada rumah ni, daripada KL lah, pukul 9 malam. Dan yelah, rumah nenek saya ni bukan jauh sangat pun. Perjalanan pun ambil masa dalam 2-3 jam je. Setiap kali balik kampung, kami mesti singgah untuk makan dululah. Yelah, anak-anak kan, bila keluar jalan malam-malam macam ni, mestilah lapar, merengek, nak itu, nak ini, nak jajan kan. Dan suami saya ni pun memang jenis sentiasa je lapar tau. Itu yang peliknya suami saya ni. Saya memang pelik sangat-sangat lah dengan suami saya ni. Entah apa benda tadi ni kan, ada bela hantu ke apa benda agaknya. Makan banyak-banyak pun tak pernahnya, tak gemuk-gemuk pun. Dan saya pun pernah lah tanya, apa betul kekal kurus? Kata suami saya, masa sebelum makan tu baca bismillah, doa jangan lupa, biar berkat makanan yang kita makan tu. Itu je kata dia. Lah, itu je ke? Itu je lah kata dia. Jadinya, lepas makan tu lah, kami pun bertolak ke kampung. Jam waktu tu dah lebih kurang pukul 11 lebih lah macam tu. Dari situ, nak sampai ke kampung saya ni, dalam 1 jam jugalah. Dan malam tu, suami saya pun drive biasa-biasa, santai-santai, relax-relax je. Dan kata dia tak ada apa-apa pun yang nak dikejar. Relax-relax sudahlah. Dan jalan raya pula waktu tu, pada malam tu tak banyak tau kenderaan. Anak-anak saya pun semua dah tidur. So waktu tu, tinggallah saya dengan suami saya je. Kami pun sembang-sembang kosong lah. Layankan suami saya ni biar dia tak mengantuk. Dan jam pun dah menunjukkan pukul 12 malam. Jalan raya waktu ni dah semakin sunyi. Dah semakin sepi. Dah masuk pula dekat kawasan perkampungan kat situ. Tapi kampung saya ni jauh lagi sikit lah. Depan lagi tau. Nak ke kampung saya tu kena lalu dekat satu tempat macam gaung kat situ. Ada selekor-selekor. Dan kiri kanan tu hutan tebal pula tu. Dan kawasan tu pula memang selalu ada kemalangan maut. Jadinya dalam tu kan kami pun suami pun tengah drive jalan-jalan tengah sembang-sembang dengan suami ni. Tiba-tiba macam ada benda tau, dia macam follow je. Macam cahaya lah. Macam cahaya dia macam terbang dekat tepi-tepi pokok-pokok tu kan. Saya nampak lah waktu tu. Dan benda tu ada dekat tepi-tepi hutan tu. Bang, awak ada perasan tak? Awak ada perasan apa-apa tak? Macam cahaya ke? Macam apa ke? Perasan. Dah. Awak tu duduk diam je. Kalau takut bacalah apa-apa. Pandang bawah je. Jangan pandang luar lagi tau.
Dan masa tu badan saya ni memang dah meremang-gemang sangat-sangat. Nasib baiklah suami saya ni ada buka bacaan surah-surah dekat handphone dia tu. Dekat 5 minit jugalah tau. Benda tu follow je kita orang. Dan sampailah dekat satu simpang tu, saya ni beranikan diri. Angkat kepala sikit-sikit. Cubalah tengok dekat luar tu. Tengok-tengok cahaya tu pun dah tak ada dah kat situ. Sampai je dekat kampung saya, hati saya waktu tu dah rasa lega sangat-sangat tau. Sebab benda tu dah tak ada, dah tak mengikut dah. Saya pun kejut anak-anak apa semua kan. Yelah dah excited nak jumpa nenek waktu tu. Kejut anak-anak semua. Cakap pun dah sampai lah ni. Kita orang dah sampai. So masing-masing pun huru-hara lah. Masing-masing pun gembira lah kan dah sampai rumah nenek. Semua ni dah keluar. Masuk rumah nenek. Bila anak-anak saya ni semua dah masuk dalam rumah ni, saya dengan suami saya waktu tu masih lagi dekat rumah. Yelah sebab nak angkat, nak bawa beg-beg pakaian ni masuk dalam rumah tu. Tengah duk keluarkan sibuk-sibuk. Congok-congok, terbongkok-bongkok kan. Keluarkan beg daripada bonet kereta tu. Tiba-tiba saya nampak ada benda terbang tau. Nak kata jauh tak jauh jugalah. Adalah dalam 50 meter daripada tempat saya berdiri tu. Dan masa tu saya memang dah terus terkaku saya kat situ. Saya waktu tu sebenarnya dah menjerit dah. Dah menjerit sehabis tenaga dah rasanya. Tapi suara saya ni tak terkeluar. Langsung tak boleh nak terkeluar. Dan dengan jelas saya nampak benda tu bentuk serupa macam keranda dibuat daripada buluh. Dan benda tu terbang. Vap. Lepas tu terus hilang macam tu je. Dan agaknya lah waktu tu suami saya pun baru perasan yang saya dah terkaku, dah terpaku dekat depan rumah tu. Cepat-cepatlah suami saya ni pun tarik saya bawa masuk dalam rumah. Ingatkan benda tu, gangguan tu dah habis kat situ je. Rupa-rupanya malam besoknya, malam berikutnya, benda tu ada lalu lagi. Dan waktu tu lah saya ni kan saja je lah. Dah nak rehat-rehat, dah nak tidur dah waktu tu dalam bilik kan. Waktu tu sajalah menggatal-gatal kan. Cakap dengan suami ni, cantik agaknya suasana hari ni kan. So nak buka tingkap lah kononnya. Buka lah tingkap, nak tengok luar lah. Jadinya sekali ambil kau. Keranda tu melintas betul-betul depan tingkap tu. Terus terkejut saya, terkedu kat situ. Dan saya pun ceritakanlah juga besoknya lah. Saya pun ceritalah benda ni pada nenek dengan pak su saya. Pasal benda yang saya nampak, saya jumpa tu lah. Rupa-rupanya pak su saya cakap dah lama sebenarnya benda tu ada. Dan rumah tu laluan benda tu lah. Pasal tu lah, lepas 10 malam je, orang kat kampung ni memang dah jarang dah nak keluar rumah. Dan lepas tu, demam jugalah saya 2 hari. Lepas daripada kejadian tu lah, saya akan pastikan kalau balik kampung, balik tengah-tengah siang. Orang kata tak adalah nak balik malam ke apa, tak ada maknanya. Dan sekianlah kisah daripada saya ni. Dan dengan ini, tamatlah kisah seram Malaysia pada hari ni. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Okey, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada hari ini, KSM letak disclaimer dulu ya. Okey, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Okey, lagi satu lah, sebab ada satu video tu tak silap KSM adalah KSM lupalah tajuk dia, baru 3-4 hari yang lepas punya video lah. Ada satu cerita tu, ada orang ramai jugalah komplain. Dia kata ada KSM salah bagi info lah macam tu. Tapi itulah KSM bila bulan puasa ni kan, KSM buat recording ni pada siang hari. Sebab malam KSM kerja malam kan. Jadinya KSM buat recording siang hari. Itulah cerita dia, kadang-kadang ada tersasul, ada tersalah. Ada detail-detail dalam cerita tu yang KSM macam terlupa nak mention. Lebih kurang macam tu lah. Segala salah silap KSM harap diampun lah kan. Lagipun dah nak dekat raya, korang kena ampunkan tau. Okey lah, jadinya kita akhiri kisah seram Malaysia hari ni. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton. InsyaAllah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys, and God bless you.